Masa dulu saya pernah mengajar orang dewasa bahasa Inggeris, Melayu, berenang dan tentang hotel management subject semasa saya menjadi seorang pensyarah di sebuah college di Johor Bahru. Jadi klien yang saya pernah ajar, ada orang dewasa yang saya pernah ajar adalah orang yang bekerja sebagai marketing manager, orang dalam jawatan profesional, CEO, dengan suri rumah tangga dan murid-murid yang baru atau pelajar yang baru keluar daripada universiti. Jadi dalam video ini saya akan menyatakan apakah 5 cara yang efektif untuk mula mengajar orang dewasa. Mari kita bermula. Poin yang pertama adalah masa. Berapa lama untuk mengadakan pelajaran itu? Biasanya dengan orang dewasa mereka sangat sibuk. Jadi di antara 60 sehingga 90 minit adalah satu jangka masa yang sesuai untuk mengadakan pelajaran dengan seorang dewasa setiap minggu. Poin yang kedua, apabila kita nak menetapkan pelajaran, kita boleh menetapkan pelajaran mengikut cara hidup pelanggan atau murid kita. Sebagai contoh, jika murid kita adalah seorang marketing manager, jadi kita boleh tahu bahawa ni nak menggunakan bahasa, mungkin kita ajar mereka bahasa English, mereka nak gunakan bahasa Inggeris untuk bertutur dengan orang yang berbahasa Inggeris dari luar negara. Mungkin mereka ada klien daripada luar negara. Jadi kita boleh menggunakan topik-topik yang berkaitan dengan pekerjaannya semasa memilih material untuk ajar mereka. Jika seorang klien kita, mereka adalah CEO untuk sebuah syarikat, mungkin mereka nak gunakan bahasa Inggeris atau Melayu untuk bersosial atau untuk networking purposes. Jadi kita boleh mengadakan conversation yang berkaitan dengan topik-topik yang tertentu yang dia minat. Kita boleh membantu mereka untuk menjadi penceramah yang lebih mahir atau cekap. Kita boleh meningkatkan komunikasi atau skill komunikasi dia, atau mungkin untuk menulis surat dalam bahasa yang tertentu atau memo kepada pekerja-pekerja dia. Jadi kita boleh fit lah apa yang sesuai untuk pekerjaan mereka. Sebagai lagi satu contoh adalah seorang suri rumah tangga. Mungkin mereka nak belajar sesuatu bahasa untuk pergi shopping atau untuk masak. Kita boleh cakap tentang fitness atau diet dan sebagainya. Jadi kita perlu tailor-made atau kita perlu tetapkan lesson plan mengikut cara hidup atau pekerjaan pelanggan kita. Poin yang ketiga adalah material. Di mana kita boleh cari material? Well, dengan material kita ini kita nak tahu apakah topik yang mereka nikmati, dan kita boleh pergi ke bookshop seperti Harry's atau Popular Bookstore, di kedai-kedai, di supermarket, dan di sana kita boleh dapat banyak material yang boleh membantu orang dewasa untuk belajar Inggeris atau Melayu dan sebagainya, atau French jika kamu boleh cakap bahasa Perancis. Kita boleh guna surat khabar, majalah. Kita boleh buat Google search untuk mencari topic of discussion. Jadi ada banyak resource yang kita boleh guna. Dan satu poin untuk kita tahu adalah daripada menggunakan banyak material untuk setiap sesi pelajaran, kita perlu berhati-hati. Mungkin beberapa
topik atau material sudah cukup dengan banyak latihan untuk memastikan bahawa pelajaran itu berkesan. Okey, itu satu cadangan. Poin nombor 4, semasa kita mengajar seorang dewasa, bagaimana kita ajar seorang dewasa ini? Ini tidak seperti kita nak ajar budak kecil. Kita cakap, budak kecil diam-diam dan dengar, kan? Tetapi dengan orang dewasa, ini macam two-way communication. Apabila kita ajar, kita nak bertukar fikiran dengan mereka. Jadi lesson itu lebih seperti dua orang sedang bertutur. Jadi itu caranya. Dan ini kita tengok klien. Ada klien yang mereka memberi arahan yang spesifik. Dia cakap, apabila saya salah cakap, sila beritahu saya. Atau ada klien yang mereka sangat relax, cakap, oh tak apa, kita slow-slow saja. Jadi kita boleh ikut serta mengikut apakah requirement yang diberi oleh klien kita. Selain daripada itu, kita tidak boleh kecil hati, dan kadang-kala mereka mungkin memberikan komen kepada kita tentang lesson atau cara kita mengajar. Kita mesti sangat cepat untuk menukar fikiran kita atau membuat pelajaran kita lebih efektif, kerana pada akhirnya untuk orang dewasa, mereka bukan kanak-kanak kecil. Mereka menilai wang mereka, dan apabila mereka membelanja wang untuk tuition atau sesi tuition ini, mereka nak pasti bahawa wang mereka tidak dibazir. Jadi mereka nak buat progres yang lebih cepat atau pantas. Jadi kita perlu dengar dengan baik-baik, dan pada masa yang sama kita perlu bercakap dengan mereka dengan cara yang hormat, dan kita nak perlihatkan nada suara kita. Kita tidak mau cakap dengan cara yang tidak hormat. Okey, jadi poin yang kelima ini berkaitan dengan sifat-sifat yang penting untuk mengajar seorang dewasa. Sifat itu adalah sifat kesabaran dan sifat positif. Apabila kita mengajar seorang adult atau dewasa, kita tidak mau membandingkan satu dewasa daripada murid dewasa yang lain. Kita sebagai contoh, apabila kita menyatakan kepada satu student, oh saya ada satu student yang lalu dia boleh buat kemajuan begitu banyak dalam masa yang singkat saja. Jadi kita tak mau buat perbandingan, kerana ini akan membuat mereka tawar hati. Kita nak cuba menggalakkan setiap pelajar menurut kemampuan atau ability atau bakat mereka. Kita cuba nak membantu mereka untuk overcome. Mungkin mereka ada fikiran yang negatif, mungkin mereka ada masalah yang lain. Jadi dengan sifat kesabaran dan positif, kita boleh membantu mereka masing-masing. Adalah penting untuk memberi pujian yang ikhlas kepada mereka apabila mereka buat kemajuan. Ini memang akan bantu untuk meningkatkan keyakinan mereka untuk belajar mungkin sesuatu bahasa. Jadi saya harap 5 poin ini boleh membantu anda untuk menjadi seorang tutor dan mengajar adult atau dewasa. Jadi sila subscribe dan sila beri komen jika ada, dan jumpa lagi pada masa yang akan datang.